Assalamualaikum, salam sejahtera, salam makmur Johor, salam kestabilan masa depan. Jadi sekali lagi bersama saya Muhafiz Abdul Yusof dalam edisi kali ini Bicara Nasional. Dan kali ni, kalau sebelum ni saya bawa anak-anak muda dan juga mahasiswa dan mahasiswi, dan kali ni saya buktikan pula kepada anda semua suara veteran ataupun orang-orang lama kita tak ketepikan. Kita tak pernah ketepikan macam satu parti tu, tuan-tuan. Dan hari ni di studio BNCOM saya bawakan Encik Rafiq ataupun saya bahasakan sebagai Abang Rafiq lah. Ya, Abang Rafiq. Terima kasih. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Dan saya bawa juga Encik Mat Murad ataupun saya panggil Pak Murad. Pak Murad. Selamat datang. Apa khabar? Pertama ini hujan sedap sikit ya. Jadi terima kasih banyak datang pada hari ini ya, Sempena Pilihan Raya Negeri Johor. Jadi kita nak dengar juga aspirasi dan bagaimana kita nak menyelak kembali lembaran supaya kita boleh lihat bagaimana keadaan Johor ni kalau kita tersalah pilih apa jadinya. Kita nak lihat juga. Sebab apa? Pesan-pesan orang lama ni memang berguna. Pengalaman tu berguna sebenarnya. Kita risau nanti jadi macam parti tu, Don pun tak tahu kawasan dia sampai mana. Kita risau sampai situ. Baik, jadi hari ini dengan tajuk kita Bangkit Demi Kestabilan. Sejajar dengan apa tema kita dalam Pilihan Raya Negeri Johor kali ini, kestabilan masa depan. Baik, jadi tanpa membuang masa, saya terus kepada Abang Rafiq lah. Okay? Jadi Abang Rafiq, jadi kita tahu kita pernah berjaya ataupun Johor pernah berjaya, Johor pernah keterhadapan, Johor pernah menjalani satu fasa di mana memang at the peak of the moment lah. Dia pernah berada di gah dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Jadi bagaimana keadaan Johor pada hari ini yang Abang Rafiq tengok keadaan politik ataupun keadaan suasana negeri hari ini yang kalau kita salah pilih apa yang akan berlaku sebenarnya? Baik, terima kasih Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qaim bi huquqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma wa ala. Alhamdulillah, syukur, terima kasih Firdaus dan terima kasih kepada BNCOM yang hari ini kita buat satu sembang santai lah, kita bicara bual-bual. Tapi dalam bual-bual pun bila kita tengok mengenai bangkit demi kestabilan, bila kita lihat hari ini, kita tengok juga slogan yang dikatakan BN Bangkit. Bila BN Bangkit, sebenarnya memang ianya menjadi satu tanggungjawab bagi saya, khususnya kita sebagai rakyat di Johor, anak-anak di Johor dan juga rakyat Johor, kita kena bangkit. Sebab apa? Sebab dalam PRU14 dahulu kita kalah. Jadi cuba kita lihat, kita imbas dulu, kita tengok dulu keadaan, apa yang berlaku sebelum PRU14. Yang mana sebelum PRU14 ni, yang mana bila Johor menjadi pemerintah, Barisan Nasional ni, Barisan Nasional menjadi kita punya pemerintah, yang mana kita dapat lihat Johor ni, kita mempunyai satu sejarah yang panjang, Firdaus, dan kita sentiasa mempunyai visi dan misi yang untuk kita capai. Kita ada satu matlamat objektif yang kita nak bawa, yang mana ianya memberikan limpahan kemakmuran, limpahan kenikmatan tu kepada seluruh rakyat Johor. Bermula daripada bapa permodenan Johor, Sir Sultan Iskandar, dan kita lihat sebelum PRU dulu kita membawa visi dan misi Johor berkemajuan. Itu visi dan misi kita yang kita nak bawa. Jadi kalau kita lihat sebelum PRU14, okey, kita tengok contohnya dalam PRU sebelumnya yang mana kita ada berikan Aku Janji Rumah Mampu Milik Johor, contohnya yang mana dijanjikan 6,000 tapi alhamdulillah syukur disebabkan kita ada kestabilan, kita ada kekuatan, kita berjaya membina 16,000 rumah mampu milik Johor ketika itu. Dan kita tak lupa juga Johor ketika itu daripada tahun 2013 hingga 17 yang mana ianya menjadi destinasi pelaburan yang mana kita adalah yang tertinggi 114.9 bilion. Paling tinggi ketika itu. Alhamdulillah syukur. Tapi apa yang kita lihat, apa yang berlaku selepas itu, selepas PRU14, yang mana hari ini kita tak nak berbicara mengenai persepsi, kita tak nak berada di alam dunia yang fantasi, yang indah-indah, kita berpijak di bumi yang nyata, kita lihat realiti yang kita hadapi hari ini. Yang mana apa yang berlaku, bila katakan perubahan itu berlaku, pertama kita kena akui bahawa seluruh rakyat Malaysia dan khususnya rakyat di Johor ni, memberikan seluruh kepercayaan kepada Pakatan Harapan. Mereka memberikan kepercayaan penuh. Sebab itu mereka menang di Malaysia, mereka menang juga di negeri Johor. Pakatan Harapan dah menang dah. Jadi kerajaan. Dah jadi kerajaan dah. Maknanya kuasa dah dekat tangan mereka. Segala-galanya dah di tangan mereka. Kan? Tapi malangnya mereka mengkhianati amanah yang diberikan
oleh setiap pengundi rakyat Malaysia dan khususnya di negeri Johor. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab mereka hanya mampu bertahan 22 bulan, kerajaan yang mereka bina sendiri pun tak ada kestabilan antara mereka. Bertukar MB pula tu. Apa yang berlaku? Kita 3 kali bertukar MB. Bermakna bila Pakatan Harapan memerintah, visi dan misi mereka hanyalah untuk tukar MB, tukar MB, tukar MB. Ambil gaji MB kan. Ambil gaji MB. Lepas tu dekat federal berlaku tukar PM, tukar PM, tukar PM. Soalannya kita ni nak ke mana? Yang kita yang duduk ni, yang anak kita sedang belajar ni, yang kita yang sedang bekerja ni, yang kita yang sedang berniaga ni, ke mana arah tuju rakyat ni setelah segala kepercayaan itu yang telah kita berikan dan mereka khianati. Jadi sekiranya hari ini alhamdulillah syukur, kita ada 2 perbandingan hari ini. 2 perbandingan. Kalau kita katakan BN tidak boleh membawa kemajuan dan kemakmuran, kalau kita katakan begitu sebelum PRU 14, buktikan kamu lebih hebat daripada itu. Tapi malangnya, kalau saya nak katakan Firdaus tak baik lah, saya kena tunjukkan saya lebih baik. Tapi saya katakan Firdaus tak baik, saya jadi lagi haprak daripada itu. Jadi sebab itu Firdaus dalam PRN Johor ni, saya percaya ramai rakyat di negeri Johor, pengundi-pengundi di Johor, insya-Allah kita mempunyai akal yang waras, yang mana kita ada mata boleh pandang, ada telinga boleh dengar, ada hati kita boleh merasa. Jadi kita perlukan satu hala tuju yang baik. Sebab itu kita Barisan Nasional perlu bangkit sebab kita dah kalah. Cuma yang saya tak faham kadang-kadang Firdaus, bila saya berjalan aja kadang-kadang kita nampak Johor bangkit. Soalannya Johor ni memang dah bangkit. Kita dah pernah berjaya. Dah berjaya. Jadi yang tidur ni siapa? Kita kalau kata bangkit ni maksudnya sebelum tu kita tidur. Betul. Jadi yang nak bangkit ni bukan Johor. Johor adalah negeri alhamdulillah syukur. Yang mana negeri kita ni adalah saya boleh katakan adalah negeri yang dipenuhi oleh para ulama kita. Dan saya katakan kita mempunyai ulama yang berkeramat, raja yang berdaulat. Alhamdulillah syukur. Negeri ni memang dah bangkit. Dengan hasilnya lagi. Ya betul Firdaus kan. Jadi yang nak bangkit ni sikit. Sebab tu saya tak faham bila cakap Johor bangkit, Johor bangkit. Johor dah bangkit. Yang kamu yang tak bangkit daripada mimpi kamu. Ini mereka tahulah Johor sebenarnya mereka yang tidur kan. Betul. Betul Firdaus, betul. Baik, jadi kalau macam itu kita dah tahu dah. Maksud dah ini pada keadaan itu sebenarnya kita dah tahu. Sebenarnya depa ni sebenarnya yang menjahanamkanlah negeri ni sebenarnya. Bila bertukar je kerajaan, bertukar tangan, bertukar nakhoda, lain direction. Betul? Betul. Baik. Jadi di situ kita dapat lihat dah bagaimana dari sisi pandang situ kita tahu. Kalau kita bertukar kerajaan, kestabilan tu sangat-sangat penting. Dan Pakatan Harapan ataupun kerajaan selain daripada Barisan Nasional tak boleh sukar untuk menjaminkan kestabilan. Wak Ima dah ada bertembung pun sama sendiri. Betul. Itu masalah dia. Dan kita nakkan kestabilan tu dan hanya Barisan Nasional lah yang boleh menawarkan kestabilan ni untuk masa depan yang stabil, untuk masa depan yang baik untuk Johor. Baik, terima kasih. Dan kita pergi kepada panel seterusnya. Pak Murad. Ya. Pada 1 Mac yang lalu, pengerusi Barisan Nasional Johor, iaitu Datuk Haji IR Hasni Mohamad telah pun membentangkan, kita dah tak sebut manifesto lah. Kita risau nanti mereka kata manifesto bukan kitab suci. Jadi kita bawa ikhtiar. Jadi ikhtiar ni memang melambangkan bahawa kalau Barisan Nasional menang, ini memang usaha kerajaan negeri untuk execute all the manifestasi. Okey, baik. Jadi tadi Abang Rafiq dah sebutkan tentang BN bangkit ataupun Johor bangkit, ataupun kita nak bawa negeri ni ke satu level yang lain. Jadi bagaimana kita nak kaitkan pula ikhtiar itu dengan perkaitan untuk kita bawa Johor untuk masa depan yang lebih stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak anda Firdaus, generasi muda, dan bersemangat untuk sama-sama kita bersama di dalam agenda kita untuk kestabilan masa depan kita. Alhamdulillah. Hari ini dengan ikhtiar yang telah diumumkan, saya rasa memang cukup cantiklah apa yang akan dibawa oleh Barisan Kepimpinan Johor akan datang. 5 teras ikhtiar tu, kalau kita hayati bersama, kita lihat, kita renungkan apa yang cuba dibawa oleh kepimpinan kerajaan Johor yang kuat. Kalau dapat kita memang nak 2/3 majoriti. Apapun keputusan
apa pun keputusan yang kita dah nak rancangkan dengan ikhtiar yang akan kita bawa, insya-Allah kita akan capai. Saya tertarik sungguh dengan ikhtiar, kelima-lima ikhtiar yang dibawa, dilontarkan dan diberikan satu sandaran kepada pengundi. Ayo kita sama-sama sambut. Yang pertama, kemajuan ekonomi. Kita sedia maklum, Johor adalah teras ekonomi, gerbang selatan tanah air. Kita berhampiran dengan Singapura. Tapi kita terbantut apabila mereka dapat Kata harapan dapat kuasa. ia dapat kuasa. Kita dah bagi peluang kepada mereka. Segala perancangan Barisan Nasional yang dulu terbantut. Sedangkan dari 2016, 2017, 2018, pelaburan paling besar untuk negeri Johor. Tetapi hari ini kita berada di kedudukan di mana? Jadi itu sebab kita nak fokus kepada kemajuan ekonomi ini. Kita nak balik ke semula. Johor adalah gerbang selatan ekonomi. Kita ada pelbagai pembangunan yang kita rancangkan lagi dulu. Rapid pengerang dan sebagainya. High speed rail lagi. Ya, High speed rail kita pun high speed rail. Yang itu kita nak ada semula. Rencanakan semula. Distrukturkan semula. Strukturkan semula. Untuk siapa? Rakyat negeri Johor. Betul. Okey, yang kedua, of course, perjuangan Barisan Nasional kita lagi dulu untuk kesejahteraan rakyat. Kita nak teruskan agenda ini. Kita nak teruskan agenda ini untuk rakyat. Perumahan, kenderaan, pekerjaan. Jadi perkara-perkara ini adalah teras yang sebenarnya kita telah lakukan sebelum ini. Cuma kita terbantut daripada aspek kesejahteraan ini. Yang ketiga, hari ini kita nak tumpukan kepada orang muda. Orang muda Johor. Saya rasa satu langkah ikhtiar. Kita nak fokus terus kepada anak muda yang nak apa? Yang nak masuk universiti akan diberikan bantuan dan ialah perumahan anak muda yang kita Untuk panggil masa depan generasi-generasi akan datang juga. Yes. Yang keempat tu pentadbiran berintegriti. Pentadbiran berintegriti. Pada saya itu satu konsep yang baik. cantik, baik, tersusun sehinggakan setiap adun, ahli Dewan Undangan Negeri, Akad Istiakarata itu adalah satu konsep pentadbiran yang terus. Kita tak maulah macam hengki-pengki yang berlaku, pertuduhan-pertuduhan yang ada kepada Barisan Nasional sekarang. Yes. Dan yang terakhir pada saya tu Reformasi reformasi politik. Saya rasa ini perkara yang paling penting sebenarnya. Yes. Pasal kita tak maulah Melompat. betul. Isu lompat-lompat yang mana kita sedia maklumlah sebelum ni Dan enactment itu akan diluluskan sekiranya kita mendapat 2/3 majoriti. Saya rasa itulah sebab kita perlu kestabilan. That's right. Betul. Kestabilan untuk politik. Sebab tu Firdaus Pak Murad yang saya lihat. Kalau kita nak tengokkan yang mana Datuk Seri Utama Datuk Seri Utama Haji Hasni Mohamad, Menteri Besar kita, kalau dia fikirkan untuk diri dia saja, apa dia nak bubarkan? Betul? Tak perlu dia nak bubarkan. Dia dah high ranking. Dah number 1 dah duduk kat atas. Dia tak perlu nak bubarkan. Tapi apa guna kalau menjadi, saya percaya itu yang kita nak, pemimpin yang mempunyai jiwa yang memikirkan rakyatnya. Apabila beliau memikirkan, kalau keadaan apa guna jadi untuk Menteri Besar, kalau keadaan ekonomi kita hari ini, purchasing power tengah jatuh. Pelaburan tengah jatuh. Kita lihat berapa ramai pelabur dalam kemajuan ekonomi kalau kita nak cerita hari ini. Kebanyakan pelabur-pelabur kita ni lari ke Indonesia. Itu juga yang saya nampak dari Betul. analisisnya. Jadi bayangkan anak muda, generasi yang akan datang, tak mustahil suatu hari kita pula nak kena jadi pendatang asing di Indonesia. Sebab apa? Semua syarikat-syarikat besar dah melabur ke sana. Tapi atas dasar ni lah, saya berterima kasih kepada pimpinan tertinggi yang mana bila membubarkan, sebab pelabur ni, bila dia nak melabur, dia mesti nak tengok kestabilan politik tu dulu.
Baik, Itu kita jaminan mereka. jaminan bagi mereka sebab tak nak kalau hari ni mereka melabur, besok tukar MB lagi, dasar bertukar. Dan benda ni dah berlaku apabila Pakatan take over Malaysia. Dan apa yang berlaku ketika tu, selepas tu kita bergaduh dengan China, kita bergaduh dengan India sampai sawit kita terjejas. Elephant fight elephant. Kan? Jadi bila keadaan itu kita tengok kestabilan, bila sebagai investor, pelabur, dia akan tengok kestabilan politik itu dulu. Jadi kita tidak mempunyai kestabilan politik yang mana akhirnya rakyat yang menjadi mangsa. Cuba kita lihat sebagai contohnya, bila PRU14, lepas PRU14, berapa ramai orang hilang jawatan. Maaf cakaplah sampai kat sekolah makcik cleaner kantin apa semua, makcik cleaner yang jaga dekat sekolah pun dibuang kerja. Berapa ramai yang kita dah hilang pekerjaan. Bila hilang pekerjaan, kuasa pembelian tu akan rendah. Apatah lagi kita tidak mempunyai bantuan untuk rangsangan ekonomi itu tidak ada. Kalau krisis ekonomi 98 dulu, memang ketika itu Ayahanda Tun Dr. Mahathir di bawah Barisan Nasional ketika itu memberikan pakej rangsangan ekonomi kepada syarikat-syarikat yang besar. Itu trend yang pertama. Bila trend Datuk Seri Najib dulu, dia berikan rangsangan ekonomi itu, dia pergi terus ke dapur. Betul? Dia berikan terus ke dapur, bagi kepada keluarga B40. Sebab apa? Kita nak angkat darjat orang-orang B40. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Firdaus, kalau kita dapat satu duit additional sebagai bantuan, kita belanja pun lebih. Betul. Saya pergi kedai makan, mungkin saya tambah ayam lagi, mungkin tambah daging lagi, contoh. Jadi secara tak langsung, dekat kedai makan tu, dia punya revenue ketika itu, sales dia akan meningkat. Bila kedai makan punya perniagaan tu meningkat, automatically barang runcit juga meningkat. Sebab demand dah ada. Betul. Jadi cara dia merangsang, jadi ekonomi itu berlaku cantik. Tetapi kesilapan yang paling besar yang berlaku apabila kita selalu buat propaganda hutang 1 trilion. You kalau nak melabur, you tahulah syarikat tu, contoh kita ambil syarikat lah. You nak melabur dalam syarikat tu, you tahu syarikat tu nak bankrupt, you melabur tak? Itu yang berlaku. Jadi yang berlaku sekarang ni, hari ni kita selalu suka berada di dalam zon untuk membicarakan isu-isu yang tak perlu sebenarnya. Yang kita kena fikirkan sebagai orang Johor, ke mana yang kita nak pergi besok. Yang nak kena sekolah besok, anak-anak kita. Yang nak hidup kita, orang Johor kena fikir. Sebab kita kena faham. Sebab kita Johor ni mempunyai sejarah peradaban yang tinggi dengan akhlak dan budi pekertinya. Cara Johor. Johor mesti nak cara Johor. Yes. Dan cara ekonomi kita pun, bagi saya, bila dibubarkan ni, sekarang kita nak kembalikan mandatnya seterusnya kepada rakyat tu sendiri. Sebab kita dah nak melihat, kita dah tak rela lagi lah. Bagi saya kena scam lah. Kan, tak tahulah kan, saya tak tahulah kalau ada orang... Scam terbesar. Scam terbesar. Macau scam pun tak besar ni. Wish dah boleh tukar Pakatan Hancing. Sebab tu saya selalu katakan jangan kena scam lagi lah. Kan? Dengan janji-janji yang molek, dengan cantik. Kalau setidak-tidaknya patutnya tahun 2023 rumah mampu milik Johor je dah ada 100,000 unit. Ya, sepatutnya. Jadi bayangkan berapa ramai rakyat Johor yang mereka adanya rezeki dekat situ tergugat. Disebabkan kita salah pangkah merana 5 tahun. Yang kita merana, yang merana tu rakyat kita ni. Kita yang akan merana nanti. Jadi sebab itulah kita pada PRN Johor ni kita doakan sama-sama sebab kita perlukan ikhtiar ni adalah satu benda yang sangat bagi saya superb, yang mana ikhtiar tentang kemajuan ekonomi itu yang penting sekali. Kemajuan ekonomi. Sebab kita dah rasa bila kuasa pembelian tu jatuh, kata lepas GST masuk GST harga rendah. Rendah mananya lepas GST? Saya tak nampak pun. Sama je. Sedangkan saya ada pengalaman peribadi, Firdaus. Saya contohnya saya beli kerusi flip. Waktu GST RM128. Ini sejarah saya sendiri. 128 waktu GST. Lepas tu kan berlaku zero rated 3 bulan. Harga naik RM138. Dan saya tanya sebab apa GST? Barang tetap naik. Lepas tu SST masuk lagi. Kemudian ada syarikat yang saya buat printing. Contohnya maksudnya saya hantar bahan untuk printing. Jadi sebelum masa ada GST dia tak kenakan sebab nak mengenakan GST ni dia ada syarat dia. Tapi lepas dah hapus GST, dia boleh masuk pula SST. Yang kena game sekarang ni siapa? Mangsanya siapa? Rakyat. Kita yang sibuk nak cerita yang perompak lah, penyamun lah, perasuah lah kita cerita. Tapi kita tak nampak yang kehidupan kita yang nak bawa ke depan ni, apa yang perlu kita buat sekarang. Maka dia berada dalam pilihan, jangan salah pangkah pada 12 Mac ni lah. Bagi saya percaya pasal rakyat Johor yang matang dan waras, kita mempunyai akal yang baik, kita boleh memilih, kita boleh melihat bagaimana kita untuk meningkatkan taraf kehidupan kita di negeri Johor, insya-Allah. Nak tambah sikit lagi. Boleh, tak ada masalah. Yang untuk orang muda ni, jangan tertipu lagi.
Cukuplah sekali. Cukuplah sekali kan. Dengan janji-janji yang mereka dah bawa dan kita dah bagi peluang pun mereka memerintah. Tapi masih lagi menipu. Jadi perkara ni orang muda kena beringat lah. Ni daripada orang lama bercakap kan. Macam nak janjikan PTPTN, nak dihapuskan, mereka tak buat. Simpan renggam pun saya rasa betul. tak boleh claim lagi lah. Betul sebab renggam, masih lagi ada. Tak boleh nak menuntut lagi. Jadi perkara-perkara ni, sentimen tu jangan kita termakan lagi lah, anak-anak muda. Kita fikirkan masa depan kita yang lebih cemerlang, yang lebih baik, yang BN bangkit cuba bawa ni, yang nak bagi kepada golongan orang-orang muda ni. Dan kita jangan mudah terpengaruh lah. Sekali lagi, cukuplah sekali anak-anak muda bangkit. Baik, faham. Nah, itu pesan orang kata pesan untuk kita juga sebagai saya sebagai generasi muda ni. Ya, betul. Sebab nak melayari negara ni lama lagi. Kita risau. Tapi apa yang saya menariknya dalam ikhtiar ni, saya sebagai anak muda, kalau saya anda kata saya ni anak Johor, saya suka benar nak menengoknya. Sebab apa? Bila kita tengok di bawah ikhtiar orang muda Johor, Okay. saya suka yang ni. Sebab apa? Bantuan kewangan tahunan RM1,000 kepada semua orang muda Johor yang pertama kali berkahwin. Itu yang seronok tu. Yang kedua tak ada Yang untuk kali kedua tak ada. Tak boleh. Patut kena masuk kesejahteraan rakyat. Kan kesejahteraan rakyat Tapi tu. kita risau berperang. Okey. Dan apa yang kita suka juga, RM500 kepada semua mahasiswa Johor dari keluarga B40. Dan ini saya kira satu suntikan daripada kerajaan yang bersasar lah sebenarnya kepada anak muda. InsyaAllah. Jadi tadi kita dah sentuh banyak tentang ekonomi. Jadi saya seringkali membawa panel anak muda dan mahasiswa dan kita tengok daripada sisi pandang mereka, ekonomi untuk mereka. Jadi saya juga nak mendengar bagaimana daripada kedua-dua panel, bagaimana pandang sisi orang kata abang dan ayahanda, bagaimana ikhtiar ini akan memberikan impak, ikhtiar ini dan juga kestabilan ni akan memberikan impak kepada generasi yang lebih muda ni. Adakah ia akan baik ataupun dia akan buruk? Okay, Abang Rafiq dulu. Alhamdulillah, syukur. Bila kita kata kesejahteraan ni, yang mana impak dia untuk generasi-generasi yang akan datang. Saya ambil satu contoh dalam krisis ekonomi tahun 90, saya lupa 90 berapa, 98. 98-99. Kita lihat berlaku di Indonesia. Apa yang berlaku? Hampir lebih berapa puluh ribu masyarakat Cina keluar daripada Indonesia. Kerana apa? Perniagaan mereka diserang, keluarga mereka diserang. Keadaan ini berlaku. Tapi perkara yang sama tak berlaku di dalam Malaysia. Di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional dan ketika itu Perdana Menteri kita keempat, Ayahanda Tun Dr. Mahathir. Why benda tu tak berlaku? Sebab kita dah mempunyai satu dasar yang mana sistem kehidupan kerukunan kita tu, yang mana kita boleh hidup dalam masyarakat majmuk, kita boleh berkongsi kuasa, kita boleh berkongsi ekonomi berlandaskan kepada perlembagaan, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Jadi yang penting sekarang ni, pertama sekali kita kena belajar menghormati rukun negara kita. Jadi rukun negara yang pertama yang kita nak kena hormati daripada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan yang terakhir sekali kesopanan dan kesusilaan. Bagi kita nak jadi sopan ni, yang pertama sekali yang penting, kita jangan mengambil satu berita tanpa kita buat research, tanpa kita buat kajian, tanpa kita melihat buktinya dulu dan kita jangan menghukum. Sebab itu kita di Malaysia ni kita tak ada masalah dengan masyarakat Cina, India, kepada anak-anak negeri Sabah dan Sarawak dan yang lain-lain. Kita tak ada masalah dekat situ. Tetapi bila datangnya orang-orang daripada unsur yang ketiga, khususnya yang cuba datang menyemarakkan dalam jiwa orang bahawa ini kita kena dapat sama rata. Sedangkan kita dalam keadaan saksama yang mana meletakkan suatu perkara itu pada tempatnya yang betul. Jadi bila dasar ni, bila kita bawa kesopanan dan kesusilaan, kita belajar menghormati antara satu sama lain, kesejahteraan rakyat itu, tak kira Melayu, India, Cina, anak negeri Sabah dan Sarawak, sama-sama kita boleh membangunkan dan memakmurkan negeri Johor ni. Itu yang pertama bagi saya, yang paling penting yang kita terapkan. Sebab itu saya suka bila Yang Amat Berhormat, bila kita baca dalam ikhtiar yang dikeluarkan, Johor, dia harus tetap Johor. Sebab dia kena ada budaya orang Johor. Dia Kurang Hajar pun dia beradab lagi.
Sebab tu dia takkan menghina. Dia bukan mudah untuk dia menghina. Dia tetap berada. Jadi untuk kesejahteraan itu yang mana yang dikeluarkan dasarnya salah satunya adalah untuk kita memberikan rumah makmur. Kalau tak silap saya lah. Kalau boleh double check kan. Dia nak memberikan rumah. Baik, isunya bila kita nak beri rumah ni, contohnya di Johor dengan harga yang mahal, dengan standard living yang boleh tinggi, purchasing power dia nak kena tinggi. Apa cara kita nak jadikan bahawa masyarakat Johor besok dia boleh memiliki rumahnya sendiri? Tak lain dan tak bukan, ia berkaitan dengan orang muda Johor berkemahiran. Kita kena ada kemahiran tu. Jadi apa kemahiran yang kita nak keluarkan? Ialah kita bukan lagi pencari kerja, tapi pencipta kerja. Job creator. Dan inilah berada di dalam ikhtiar, dalam orang muda Johor, yang mana diberikan ruang dan peluang, yang mana kita berikan pelbagai latihan. Yang untuk latihan. Pasal dulu, saya bagi contoh. Kalau dulu kita ada EDC. Kita ada EDC dulu, Entrepreneur Development Center. Yang mana ketika itu ramai orang diberi latihan dalam dunia online marketing. Bagaimana anak-anak muda diberikan kemahiran tu dalam perniagaan tu. Cuba lihat hasilnya bila kita berlaku PKP, kebanyakan mereka yang telah terima ilmu pengetahuan dan kemahirannya dalam dunia digital, dalam dunia online marketing, secara tak langsung membantu mereka sewaktu PKP yang mana mereka membuat jualan di dalam talian dengan menggunakan kaedah yang telah mereka pelajari, yang mana kaedah dan kemahiran ini diberikan percuma oleh kerajaan. Yang dahulunya pelbagai pihak agensi yang datang yang beri untuk membantu mereka. Jadi means that bila kita nak menukar, kita nak mengangkat taraf hidup kita sehingga kita mampu milik. Kita bukan lagi nak mampu tengok, kita nak mampu milik lagi dah. Ilmu dan kemahiran pendidikan itu sangat penting. Sebab itu dalam ikhtiar yang diberikan untuk kesejahteraan dan juga untuk orang muda Johor, jangan lepas peluang. Sebab kita lihat hari ini bukanlah satu yang saya berani saya menyatakan apa saja dasar yang dibuatkan ianya telah dikira daripada pro and con. Kelemahan, kekuatan kita kat mana dah ada dasar dan kajian. Sebab ini bukannya janji bagi percuma, PT-PT yang percuma, itu percuma. Lepas tu dapat tipu pun percuma-percuma dia dapat tipu. Tak juga. Dapat free gift sekali. Dapat free gift sekali, package sekali kan. Jadi itulah bagi saya 5 ikhtiar yang diberikan dalam kesejahteraan. Pertama, kita kena belajar dalam kesejahteraan tu dasar hormat menghormati lah. Sebab tu kita hidup dalam masyarakat majmuk ni, kita tak ada masalah sebenarnya dengan bangsa lain. Sebenarnya tak ada masalah. Tapi ada pihak yang datang menunjukkan ini permasalahan. Ini yang berlaku ketidakadilan. Dan mereka menguris hati orang-orang Melayu. Khususnya apabila mengatakan mengeluarkan Islam daripada IC, identity. Dan ini yang berlaku. Dan bagi saya, kita kena bawa kepada generasi untuk membina kesejahteraan dan kejayaan ni. Kita kena balik kepada keluhuran perlembagaan. Dan juga kita menghormati rukun negara tanah air kita, insyaAllah. Saya suka dengan kenyataan di mana pada kita Kerajaan Barisan Nasional dah lebih 6 dekad, kita walaupun kita tak berikan secara sama rata, tetapi kita berikan secara kesaksamaan. Maknanya kita meletakkan suatu perkara tu pada tempat dia lah. Okay? Dan kalau kita lihat bagaimana kita mengendalikan krisis 13 Mei. Betul. Di mana itu pun disebabkan anasir subversif dan juga anasir-anasir luar yang nak menjatuhkan kita. Betul. Dan akhirnya hari ini kita pun goyang juga sebabkan mereka ni. Itulah. Bangsa Johor berhak untuk hidup harmoni. Betul. Dan keharmonian itu sebelum ini telah terbukti dengan komponen Barisan Nasional yang terdiri pada UMNO, MCA dan MIC. Kesepakatan berteraskan apa yang telah kita persetujui bersama, kontrak sosial satu ketika dulu. Dan itulah perjuangan yang telah kita bawa. Dan akhirnya keharmonian rakyat Johor seolah-olah terputus seketika dengan elemen-elemen yang dibawa oleh orang luar, parti-parti lawan. Kan? Konsep kesaksamaan yang dah bawa tu dah murni, dah cantik. Anak-anak muda kita hayati semula kali ini dan kita buktikan dengan pilihan raya ini. Okey, seluruh negeri Johor sekarang 56 DUN. Kita MCA sebagai komponen Barisan Nasional kita bagi 15 kerusi. Dan kita sama-sama bergerak. MIC kita bagi 4 kerusi. Kan? Untuk kesaksamaan tadi tu. Konsep kesaksamaan. Keadilan sosial. Meletakkan sesuatu di tempat yang betul. Okey, inilah wakil-wakil kita. Dan bangsa Johor berhak untuk sama-sama kita nak hidup harmoni.
trust, kekuasaan politik. Keharmonian tercapai itu dengan agenda perjuangan kita. Saya rasa perlu kita menang 2/3. Ini misi mesti boleh, mesti menang. Boleh menang. Mesti menang. Kalau tidak nanti elemen-elemen luar ni akan cuba memporak-perandakan keadaan, kestabilan, keharmonian rakyat. BN lah yang telah membuktikan perkara ini. Berapa lama dah? 6 dekad. Yes. Jadi ini kita perlu bangkit semula. BN kena bangkit. Ayuh kita sama-sama memberi sokongan sepenuhnya. Jadi kalau kita lihat Johor dah diberi peluang kali ini untuk memilih semula. Yes. Mandat diberikan. Maknanya UMNO dan Barisan Nasional bersikap gentleman. Kita tahu kita tak cukup kuasa, kita tak lobby, kita tak main scheme of things, tapi kita berikan mandat semula. Betul. Jadi kita tak ada main abah sayang Johor ataupun kita dah tahu Barisan Nasional memang sayang Johor. Betul. Kita orang kata Barisan Nasional dah jaga Johor lama mengikut sejarahnya dan UMNO juga tertubuh di sini. Itu memang dah terbukti. Kita dah ada rekod yang baik. Jadi saya suka sebenarnya kita dah sentuh beberapa perkara di mana kestabilan untuk masa depan ni sebenarnya kita dah merangkumi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, orang muda dan juga keharmonian tu sendiri. Betul. Dan ikhtiar ni kalau kita lihat dia bermain-main dengan ikhtiar ini. Jadi sebenarnya kita tak perlu menjanjikan banyak pun, tak perlu dalam tempoh 100 hari 10 janji yang tak tertunai itu pun. Saya rasa benda ni is achievable. Dan perancangan tu pun cantik untuk 5 tahun. Kita dah nampak apa mereka nak buat. Dan saya rasa parti lawan pun dengan keadaan mereka bertembung dah terbukti mereka tak stabil. Jadi saya nak tanya apa komen tentang keadaan parti lawan yang tak stabil ni. Adakah mereka boleh menjamin masa depan Johor? Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, pertama, mereka telah mengkhianati mandat rakyat. Bila PRU14, rakyat telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Yang mengkhianati bukan orang lain. Mereka juga. Mereka sendiri yang menyatakan pada mereka yang 22 bulan mereka tak boleh binakan kestabilan antara mereka. Tak ada kesefahaman. Kesefahaman tak boleh buat. Jadi berlakulah perang proksi dan pelbagai dan banyak perkara lagi lah. Kan, dan mereka sendiri yang tak boleh bina kestabilan dalam kerajaan yang mereka mandat itu diberikan oleh setiap rakyat Malaysia pada PRU14. Sepatutnya dia dah dapat kuasa, apatah lagi bila PRU14 dia umpama ambil alih take over Malaysia ni, umpama you masuk rumah fully furnished. Dia dah siap semua benda. Semua dah ada. Tinggal sambung, Betul. maintain. Betul. Kerajaan, maksudnya kerajaan BN tu dah sediakan semua. Bukan you develop daripada zero. Bukan. You tak develop daripada zero. Semuanya itu telah dibangunkan. Adalah bocor kat bumbung sikit, letak kat sana sikit, confirm lah ada. Defect tu confirm lah ada. Patutnya you buktikan kalau rumah tu satu tingkat, you boleh bangunkan 2 tingkat. Namun disebabkan mereka tak berjaya untuk membentuk kerajaan yang stabil di kalangan mereka. The full power dekat tangan mereka, bukan kat kita. Jadi dah terbukti mereka mempunyai Perdana Menteri yang hebat. Kita jangan lupa mereka mempunyai timbalan Perdana Menteri, bekas timbalan Perdana Menteri yang hebat juga. Semua bekas-bekas di sana ni. Ya, hebat. Kan? Tapi malangnya mereka tak boleh muafakat. Dan kita terbukti kita 60 tahun, walaupun kita tengok dalam bagaimana kita berhadapan dalam situasi politik ketika itu mereka, bagi saya amat kagum para pemimpin terdahulu yang mana kita ada daripada MCA, MIC dan juga parti-parti politik lain, dia bergaduh juga. Ada berbeza pandangan, tetap ada. Tapi mereka tetap boleh bersama untuk mencapai matlamat visi dan misi yang mana ianya memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi bagaimana kita nak kata, kalau sekarang ni kalau dia orang bertembung antara dia, saya tak pelik. Sebab mereka adalah pengkhianat yang mana ketika itu rakyat berfikiran 5 tahun, kita cuba-cuba je lah. Tak boleh tukar balik. You just imagine, tak boleh cuba-cuba ni, yang hadapi permasalahan tu adalah kita. Rakyat sendiri yang menghadapi permasalahan. Kita yang merasakan benda tu. Hilangnya pekerjaan, hilangnya B40. Cuba bayangkan, Firdaus, you just imagine. Saya pernah tanya dengan seorang budak. Dia ikut kempen BN lah. Masa tu kan saya kata, kau apa pasal undi perompak? You tahu dia jawab dengan saya apa? Pasal saya pakai dia ni. Dia tahu tu jawab apa? Dia tak pernah rompak duit aku. 1 sen pun duit aku tak pernah hilang. Kerajaan bila bertukar saja, dulu elok-elok aku ni bujang B40 gaji bawah 2,000, aku dapat 400 setengah.
kerajaan berubah sahaja, automatically kena potong, aku basah dapat 100. Okey? Basah betul aku dapat 100. 300 duit aku kena rompak. Sekarang kau tanya dengan aku, siapa perompak? Sebab tu saya kata, anak muda Johor, orang yang berfikiran. Anak muda Johor, orang-orang Johor, mereka ni waras dan tak mudah tertipu lagi. Saya amat yakin kepada orang-orang muda Johor dan generasi pengundi Johor juga, mereka dah nampak dan mereka bukan mudah nak terikut dengan cerita-cerita persepsi yang dibina sebelum ini. Jadi kita lihat hari ini, manakah gabungan politik yang boleh berikan kesejahteraan? Hasil daripada Pakatan Harapan, yang mereka pun tak boleh dan mereka beranak sekarang ni. Bukan saya cakap. Ayah cik cakap. Dia kata muda tu adalah anak DAP. Bukan kami cakap. Mereka cakap. Pertama. Kedua, ayah cik juga yang cakap. Dia cakap PKR ni penipu. Buat manifesto penipu. Bukan saya cakap ayah cik yang cakap. Kan yang buat manifesto ada kat sana. So you just imagine macam mana kita nak katakan kemakmuran, kita nak bina sebuah negara dan tanah air yang lebih makmur, lebih baik, dalam kehidupan masyarakatnya lebih indah dan kemajuan ekonominya dirasai oleh semua pihak sekali. Bagaimana kita nak bina kalau kestabilan itu tak wujud? Sebab itu bagi saya itu menjadi tanggungjawab kita. Kita walau apa pun kita kena doa sama-sama untuk kita dapat 2/3 kemenangan. Kita kena usaha sehabis baik. Sebab apa? Akhirnya besok pagi saya yang kena keluar rumah. Saya yang kena bekerja. Mereka dah habis cerita dah. Dia orang dah habis dah, dia orang punya cerita. Yang kena hidup besok kita yang menghadapi ni. Jadi bagi saya, kalau pertemuan yang berlaku antara mereka, antara satu sama lain, bagi saya seperti biasalah, penghuni akan dikhianati dengan undi yang diberi kepada mereka. Sebab mereka takkan dapat bina kerajaan tu. Saya pun tak tahu bagaimana. Bagaimana sekarang ni macam contohnya saya dekat Pasir Gudang contohnya kan. Kita tengok parti warisan datang kat sana. Yalah kita negara demokrasi. Tapi dia cuba memecah belahkan masyarakat Sabah di sana. Dia pecah belahkan masyarakat Sabah. Sedangkan masyarakat Sabah dan Sarawak di sana, kita hidup dekat Pasir Gudang ni cantik dah. Benda baik dah. Tapi mereka datang dengan nak memecah belahkan keadaan tu, nak mengganggu di keadaan tu. Jadi inilah sikap mereka. Dan Barisan Nasional kita sentiasa meyakini yang mana yang pertama sekali kita nak dapatkan kestabilan. Dalam kestabilan yang kita nak bina tu perlukan dengan nilai kasih sayang. Sebab itu kita tak bawa politik kebencian. Kita bawa politik kasih sayang, insya-Allah. Tambah sikit. Boleh tak Ustaz? Dah jelas kan, kita dah bagi peluang kesepakatan kumpulan dia di bawah Pakatan Harapan 2 tahun. Kesepakatan yang dia bawa hancur. Dia sendiri yang memecahkan diri. Kita bagi mereka satu penggal, mereka diskaun sendiri. Diskaun sendiri. Itu cerita dia. 22 bulan. Lepas tu sekarang ni dia nak pujuk anak-anak muda, pengundi-pengundi, ayo bersama mereka semula. Sedangkan kita Barisan Nasional sudah terbukti kesepakatan coalition yang kita ada tu. Cantik dah. Dan ini tujuan kita. Kali ini pilihan raya negeri kali ini kita nak bangkit, BN bangkit semula. Kerana kita telah terbukti suatu apa yang telah kita serve, bagikan kepada kesejahteraan rakyat, kemajuan ekonomi, orang-orang muda dan ikhtiar yang nak kita capai ke semula ini. Mereka dah bagi peluang, gagal, tak payahlah lagi, kan? Bersama dengan kita. Dah gagal, ambil pula kredit apa yang kita buat. Ambil kredit satu hal, menjahanamkan apa yang kita buat satu hal. Kalau macam tadi analoginya rumah, saya rasa rumah tu bukanlah kena renovate. Saya rasa dah runtuh dah pun. Betul lah, pecah habis dah, bocor habis dah. Saya rasa kalau mereka cakap kita terbuat atap pun dah tak ada. Dah tak ada lagi dah. Mereka yang buat sebenarnya. Jadi itulah itu, tuan-tuan dan perempuan, saudara dan saudari. Jadi kita dah bawakan satu sisi pandang yang sangat berbeza, sangat daripada kita lihat daripada orang-orang berpengalaman lah katakan. Sebab apa? Kita mesti melalui dengan pengalaman. Sebab apa? Kalau kita orang muda ini kita nak rasakan
apa benda benefit ataupun kepentingan yang kita boleh dapat. Macam tadilah kita rasa, directly kita rasa. Kalau dulu tak pernah rasa pun duit kita kena potong. Sekarang kena rasa. Kena rasa. Dulu kalau kami mahasiswa akan dapat 250 sampai zaman ke pakatan hancing lah ni kita katakan. RM30 je. Oh. Itu pun bukan duit. Jadi 220 tu siapa yang rompak? So siapa perompak sekarang? Itu yang kita nak kena tanya. Saya risau sebenarnya kalau diberikan kepada mereka. Dahlah mereka tak belum lagi masuk dewan undangan negeri, dah bertembung. Ini baru calon. Belum lagi orang kata belum jaga kawasan, dah terkeluar kawasan. Dan provokasi-provokasi yang mereka lakukan kepada kita pun. Dan saya rasa sepanjang kempen ni Barisan Nasional kita tak pernah bermain dengan politik kebencian. Yeah. Kita menawarkan kestabilan. Kita fokus kepada apa yang kita nak bawa Betul. Kepada rakyat. kepada rakyat. Sebab apa? Dengan cara Johor. Betul. Saya itulah kiranya. Orang kata kalau biadab pun dalam keadaan bersopan lah adanya Ialah sopannya. seperti Betul, kata betul. sastrawan negara Osman Osman Awang. Osman Awang. Cantik dah tu tata Cara orang Johor. Cara orang Johor. Baik, saya rasa masa pun agak mencemburi kita. Biasalah tu, kita bersembang panjang tu kita. Kalau nak ikutkan boleh buat part 1, part 2. Jadi kita nak tengok ringkasan dan rumusan yang boleh dibawa oleh kedua-dua panel. Mungkin saya boleh pada Abang Hafiz dulu, ringkasan dan rumusan. Baik, saya macam dalam ikhtiar tu dikatakan pentadbiran yang integriti. Pentadbiran integriti, betul Firdaus? Betul. Okey, baik. Ikhtiar kelima. Bila kita nak katakan satu pentadbiran tu, sebuah kerajaan tu, bagaimana kita boleh katakan membentuk kerajaan yang integriti, sedangkan calon ni adalah calon yang boleh dijual beli, track record dia. Calon yang boleh dijual parti dia. Sebagai contohnya, bukan saya cakap, itu diakui oleh mereka sendiri yang ada ditawarkan 30,000. You just imagine, bayangkan. Ketika itu mereka menggunakan baju Barisan Nasional. Baik. Lepas tu duit Barisan Nasional. Nak kempen, media Barisan Nasional dah menang lompat tempat lain. Orangnya pun tak ada integriti, prinsip tu tak ada. Dan bagaimana mereka-mereka ni boleh membina sebuah kerajaan yang lebih baik, lebih integriti berbanding dengan UMNO sekarang hari ini, yang mana calon-calon mereka adalah tetap setia walaupun kalah. Mereka tetap setia dengan UMNO dalam keadaan mereka kalah. Ini prinsip, ini ada integriti. Berbanding dengan calon-calon yang lain yang sedang berlaku di negeri Johor ni, yang partinya penuh dengan orang yang melompat parti, orang yang tak ada integriti tapi nak membicarakan. Dah macam tu dah. Itu yang kalau kita menang 2/3 dalam reformasi politik, enactment Anti lompat parti. Anti lompat parti perlu dibuat. So syarat dia kita kena dapat 2/3 majoriti lah. Betul. Ayo kita ke arah itu. Sebab kita tak mahu perkara-perkara ini berlaku. betul. Dan memberi gambaran yang buruk kepada anak-anak muda umpamanya kan. Nanti menganggap bahawa politik ni kotor, politik ni tak tentu arah lah apa semua. Sedangkan politik itu sebenarnya murni agenda perjuangan untuk memajukan masyarakat. Kan? Sebab itu dalam integriti ni kita katakan, kadang-kadang orang bukan marah dengan UMNO, kadang-kadang dia marah dengan PL orang-orang UMNO. Yeah. Sebagai manusia kita ada kelemahan, kita tak boleh nafikan. Kadang-kadang PL orang UMNO ni yang buatkan orang marah. Sebab itu, alhamdulillah syukur dengan barisan calon-calon yang telah ditunjukkan. Ya. Yang ni kita yakin dan kita kena berdoa. Kita pun kena berdoa. Siapa pun jadi pemimpin agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka jiwa yang beramanah dan juga adil. Sebab tak boleh cakap Firdaus, kadang-kadang memanglah sebelum dapat kerusi empuk, dia cakap semua okey kan, dah dapat kerusi empuk, hilang muafakat kita. Risau kan? Tapi alhamdulillah syukur kalau kita tengok kan, memang gelombang muafakat nasional sebelum ini. Dan saya percaya ramai lagi di luar sana, kita masih sayangkan muafakat nasional tu, kita masih sayang. Mungkin ada perbezaan pendapat di atas pemimpin-pemimpin, biarlah mereka yang nak undi kita sekarang ni. Yang akan umbi. Sebab muafakat nasional setelah berbelas tahun, puluh tahun saya rasa, kita dah berpisah dengan PAS. Tapi bila momen tu adalah satu momen yang bagi saya Allah SWT memberi kita satu rahmat dan satu kebangkitan. Memang cukup baik. Jadi kita satukan hati dan jiwa kita untuk bila kita satukan hati dan jiwa kita dan kita berdoa agar pemimpin yang bakal menang ni pun pemimpin yang Allah SWT akan berikan integriti. Kan? Jadi maksudnya dia ada sikap, ada prinsip dan segala-galanya. Dan untuk reformasi politik yang sebagaimana yang ditawarkan bahawa pembangkangan dengan AMNO adalah satu keadaan yang sangat baik. Dan kita mengharapkan dan kita mendoakan agar 5 ikhtiar ini menjadi kenyataan. Saya berani mengatakan sebab kita ada track record aku janji dulu. Kita ada track record aku janji dulu masa BN pegang. Dan kita boleh lihat di Johor. Sebab tu saya beri contoh yang dijanjikan 6,000 tapi yang disiapkan 16,000
biji rumah. Yang dijanjikan 6,000 unit RMJ, yang itu 16,000. Jadi alhamdulillah syukur, kita selalunya Barisan Nasional under promise, over deliver. Kita bukannya over deliver, lepas tu kita menipu semua orang. Jadi kita doa sama-sama agar PRN Johor ni kita dapat bentuk satu kestabilan yang betul-betul kukuh dan utuh, dan kita berpijak di bumi yang nyata agar ianya mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada doa para ulama, dan juga sebab bumi ni adalah bumi ulama berkeramat, raja berdaulat, insya-Allah. Sekian daripada saya. Jadi Pak Murad, simple. Okey, simple. kesimpulan. Kestabilan masa depan, Barisan Nasional bangkit untuk kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat, untuk orang muda Johor, untuk pentadbiran berintegriti dan reformasi politik yang kita idamkan bersama. Undilah Barisan Nasional teras ke arah perjuangan ini. Biru ori. Ya, insya-Allah. Biru. Dacing. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Abang Rafiq, Pak Murad kerana datang ke studio hari ini. Jadi itu dah dia. Sisi pandangan berlainan, lebih berpengalaman, lebih pengisian sebenarnya. Jadi itulah dia. Saudara dan saudari, kesimpulan yang kita melihat tak ada lain sebenarnya. 12 hari bulan ni pangkah biru ori, jangan biru klon, jangan jenis provokasi ni, yang jenis kempen luar kawasan. Tak perlulah. Saya rasa 12 Mac ini dah tak ada parti lain, parti biru, dacing, itu je yang kita kena pangkah. Jadi saudara dan saudari rakyat Johor, demi masa depan yang stabil, undilah Barisan Nasional. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya harap nanti kita boleh jemput lagi, insya-Allah. Jadi itulah dia. Jadi berakhirlah forum hari ini, dan jangan lupa untuk sentiasa bersama-sama di semua platform komunikasi Barisan Nasional untuk pengisian dan juga siri-siri forum dan juga pentas Barisan Nasional yang lain, untuk kita mengambil tahu ataupun sentiasa up to date tentang kempen Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Johor, supaya anda semua tak tertipu lagi. Kita risau kena kencing lagi. Jadi bak kata kawan saya, yang baik tu datang daripada Allah SWT, dan buruk tu datang daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi